Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ni saya tak nak pakai masa panjang sangat. Seperti yang kau maklum, sebenarnya hari ni hari cuti lah, tapi saya nak proceed juga dengan projek ni supaya kamu tak lihat kepada slide yang saya share bersama kamu. Okay, so basically ini adalah arahan projek kamu. Okay, so kamu diberi kumpulan international student tu, tolong abaikanlah sebab international student ni saya dah groupkan dia dalam satu kumpulan. So kalau dalam grup kamu tu ada seorang international student, maknanya grup kamu tinggal 4 sajalah. Okay, yang mana tak ada, dia kekal dengan 5. Okay, so kalau kamu tengok kepada arahan ni, okay, sebenarnya apa yang perlu kamu buat adalah kamu dikendaki untuk design a pump. Okay, design pump tu tak adalah sampai kamu kena lukis dia punya drawing dan fabricate, tak. Okay, design itu lebih kepada kamu kena tentukan spesifikasi pump yang boleh fulfill requirement of the system. Okay, dan pump yang terlibat ini adalah berkaitan dengan centrifugal pump. Okay, so basically apa yang perlu kamu buat adalah sebenarnya performance pumps dipengaruhi oleh geometry of the impeller. Okay, so dalam pump tu ada satu bahagian yang berputar. Okay, bahagian berputar tu kita namakan dia sebagai impeller. Okay, so geometry of the impeller ini akan mempengaruhi performance pump. Okay, dan bila saya sebut geometry of the pump, basically dia berkaitan dengan 7 parameter ni. Okay, so kamu ada inlet blade angle, outlet blade angle, inlet blade width, outlet blade width, inlet blade radius, outlet blade radius dan juga impeller speed. Okay, so dia melibatkan 7 parameter. Okay, so 3 parameter ini akan mempengaruhi pump performance. Dan kalau kamu lihat kepada tabel yang saya nyatakan, okay, saya tak beritahu nilai dia, berapa yang perlu kamu pakai. Okay, saya cuma beri range nilai yang boleh kamu gunakan. Okay, so minimum dan juga maksimum. So 7 parameter ni, dia ada nilai minimum, dia ada nilai maksimum. So berapa nilai kamu nak pakai, kamu yang tentukan. As long performance pump yang kamu dapat daripada pump yang kamu design itu mestilah memenuhi keperluan sistem. Okay, so sistem yang diberi, okay, kat bawah ni dia diberitahu bahawa kamu dikendaki untuk alirkan air daripada sungai ke dalam satu takungan air yang mana kedudukannya adalah 10 meter di atas paras air lah. Okay, so dari situ kamu kena gunakan pump dan pada waktu yang sama juga kamu memerlukan piping system. Okay, dan kalau kamu lihat dalam soalan yang diberi, piping system tak diberi, tak dinyatakan dengan jelas. Okay, tidak dinyatakan dengan jelas. So komponen pipe itu sama juga seperti dimension impeller tu, kamu yang tentukan. Okay, so bila saya kata kamu yang tentukan dimension piping system tu, maknanya setiap kumpulan akan mempunyai sistem yang berbeza-beza. Secara umumnya hampir sama, tetapi bila kamu buat analisis, kamu akan dapat jawapan yang berbeza. Kenapa? Piping system kamu yang tentukan dia punya jenis dan juga material. Okay, so bila kamu tentukan, kamu akan dapat jawapan yang lain berbanding dengan kawan kamu. Okay, sebab tu saya kata kalau saya jumpa result yang sama, okay, ada lebih daripada satu kumpulan mempunyai result yang sama, saya percaya bahawa kedua-dua kumpulan ini meniru. Sebab ada banyak parameter yang saya tak beri, yang mana kamu yang kena tentukan sendiri. Okay, so kamu yang tentukan sendiri. So bila kamu tentukan sendiri, possibility untuk mendapat jawapan yang sama, okay, sama ada dari segi sistem ataupun dari segi pump yang kamu design boleh dikatakan zero.
Okay, 0%. Possibility untuk sama dia adalah hampir zero. So kalau saya dapat jawapan yang sama untuk dua kumpulan yang berbeza, saya pasti bahawa kedua-dua kumpulan ini meniru. Okay, so itu salah satu cara saya untuk cek berlaku meniru ataupun tidak dalam kumpulan. Okay, dalam grup projek yang diberi. Okay, and then so kamu dikenaki untuk siapkan selama 2 minggu, bermula minggu hadapan sehingga minggu yang satu lagi, iaitu minggu ke-12. Dan kamu kena hantar report yang mana konten dia seperti yang dinyatakan, dan report itu perlu dihantar pada hari Khamis sebelum 12.30 hari menggunakan platform Otter. Okay, so kalau kamu lihat, saya ada satu folder dalam Otter tu, ada satu folder berkaitan dengan projek, dan bawah projek itu ada satu lagi disebut arahan projek. Okay, so kamu kena reply dekat arahan projek tu. Okay, so kamu kena hantar report berdasarkan kepada folder arahan projek. Okay, so jangan hantar dekat folder yang lain. Kalau tak nanti jenuh saya nak check semua folder, jenuh. Banyak folder yang ada dalam tu. Okay, so kena reply report kamu pada folder arahan projek. Okay, so itu basically apa benda yang kamu kena buat. Okay, so macam mana nak buat secara detail? Okay, kejap, saya tukar slide sekejap. Okay, so basically apa yang kita nak kira adalah kita nak kira pump head ataupun HP. Okay, kita nak kira HP. Okay, so basically sistem yang ada di sini, sistem yang akan terlibat dengan projek kamu adalah lebih kurang seperti ini. Okay, so kita ada takungan air di bawah ni dan kita ada tangki air di sini. Yang mana maximum height level air dalam tangki ini diukur daripada level air sungai adalah 10 meter. Okay, dan kita akan gunakan pump kat sini untuk mengalirkan air. So bila kita gunakan pump maknanya ada piping system. So bila kamu analisis menggunakan energy equation, okay, so kamu ada P1 over rho G plus V1 square over 2G plus Z1 plus HP is equal to P2 over rho G plus V2 square over 2G plus Z2 plus HL plus HL. Okay, so dari situ kalau titik satu kamu berada di permukaan air sebab permukaan sungai dan titik dua berada pada permukaan air di dalam tangki. Okay, so kamu akan dapati bahawa pada titik satu P1 V1 sama kosong, pada titik dua P2 V2 juga adalah sama kosong. So bila kamu simplify this energy equation, apa yang kamu dapat adalah HP is equal to Z2 minus Z1 plus HL. Okay. Okay, so kalau kamu lihat kat sini, HP yang kamu dapat ini adalah HP berdasarkan kepada analisis menggunakan energy equation. Biasanya saya sebut dia sebagai HP system. Ini kamu analisis sistem, daripada sistem ni kamu akan dapat nilai HP. Okay, so berdasarkan analisis kepada sistem kamu dapat nilai pump head yang diperlukan. Okay, so daripada formula ini kita tahu bahawa Z2 tolak Z1 adalah sama dengan 10 meter. Okay, dan next apa yang perlu kita dapatkan adalah kita perlu dapatkan HL. Okay, sebabnya 10 meter tambah dengan HL kita dapatlah nilai HP. Okay, nilai HL seperti yang kamu belajar dalam chapter 1, dia adalah head loss. Head loss ni ada dua, major dan juga minor. Okay, so kalau kita lihat dalam konteks major, okay, major loss. Okay, dalam konteks major loss, HL is equal to FLV square over 2GD. Dan kalau kamu kira Reynolds number, okay, rho VD over mu, kamu akan dapati bahawa dia adalah turbulent. Okay, so bila dia turbulent, untuk dapatkan nilai F, dia bergantung kepada nilai RE dan juga E over D. Okay, so kalau kamu lihat kepada nilai F ini, ada dua perkara yang tidak diberi. Yang pertama adalah
nilai rho dan mu, iaitu fluid properties. Okay, so kamu kena buat assumption berkaitan dengan fluid properties. Okay, dan fluid properties kamu mestilah berdasarkan kepada temperature. Okay, sebab kita bila kita design sistem ni, okay, sistem ni terdedah kepada certain degrees of Celsius, certain degrees of temperature. Okay, so kamu kena buat assumption temperature yang kamu nak guna. Okay, so daripada temperature tersebut, okay, dan disebabkan fluid dia adalah water, so buka table of properties, dapatkan nilai rho dan mu. Dan nilai temperature yang kamu guna mestilah nilai temperature yang logik. Okay, tak bolehlah kamu design based on temperature 40 degree Celsius. Okay, sebab saya percaya bahawa sistem ni bila kita design, kita design di Malaysia. Okay, so agak sukar dekat Malaysia ni kita nak dapat suhu 40 darjah Celsius. Tapi kalau sistem yang kamu design itu adalah di Afrika, kalau kamu guna 40 darjah Celsius, saya tak ada masalah sebab kita tahu bahawa dekat Afrika untuk dapatkan suhu 40 darjah Celsius, boleh, tak ada masalah. Okay, so temperature yang kamu nak guna mestilah temperature yang logik. Okay, so daripada temperature tersebut barulah kamu dapat nilai rho dan nilai mu. V ni sebab dia dah bagi flow rate, maknanya flow rate is equal to Q is equal to VA. So V is equal to Q over A. Okay, so dapat Q. Dapat V. And then diameter dah diberi. So dapatlah Reynolds number. Okay, so satu dia berkaitan dengan fluid properties. Yang kedua, untuk dapatkan nilai F juga, kau perlukan nilai E, surface roughness. Dan surface roughness ini bergantung kepada material of the pipe. So maknanya pipe, kalau ikut pada soalan, dia tak beritahu material of the pipe. So kamu yang kena tentukan material of the pipe. Okay, so guna table yang ada dalam bahagian energy equation tu, and then dari situ barulah kamu dapat nilai E. Tentukan material dan dapat nilai E. Okay, so dah tahu nilai E, dapatkan nilai E over D. Temperature kamu dah decide, kamu dapat Reynolds number. Guna sama ada kamu guna formula ataupun kamu guna Moody chart, kamu boleh dapat nilai F. So bila kamu dapat nilai F, kamu masukkan dalam formula di atas, kamu boleh dapat Moody chart. Okay, so kamu melihat untuk kira minor loss ada dua parameter tidak diberi. So kamu yang tentukan dua parameter tersebut. Okay, yang kedua untuk kira minor loss. Okay, minor loss is equal to KLV square over 2G. Minor loss ini berkaitan dengan component of the pipe. Okay, so kalau kamu lihat dalam piping system ada banyak component of pipe. Sebagai contohnya elbow, valve, T-joint and sebarang lah. Okay, dan component of pipe ni kamu yang tentukan berdasarkan kepada kamu punya sistem design. Okay, berdasarkan kepada gambar rajah ni, kamu yang tentukan apa yang ada dalam piping system kamu. Okay, so kalau kamu dah kenal pasti komponen piping system yang ada, so kamu buka dalam buku. Okay, kamu buka dalam buku, dapatkan nilai KL untuk setiap komponen tersebut. Okay, sudah dapat nilai KL untuk setiap komponen tersebut, and then barulah kamu boleh kira nilai minor loss. Okay, so minor loss plus major loss, masukkan dalam formula yang pertama ni, iaitu HP is equal to Z2 minus Z1 plus HL, kamu dapat nilai HP. Okay, so HP itu adalah pump head yang diperlukan based on system analysis. Okay, sekarang ni the next step, apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena design pump yang mana head dia paling kurang adalah sama dengan HP yang kamu dapat daripada system analysis. Okay, daripada analysis of the system. Okay, so dari sini apa yang kamu buat, kita akan guna theory of turbo machinery. Okay, so daripada theory of turbo machinery, iaitu menggunakan velocity triangle, kita akan dapati bahawa pump head yang dihasilkan oleh pump kamu adalah sama dengan 1/G kalikan dengan U2 V tangent 2 tolak U1 V tangent 1. Okay, secara umumnya untuk memastikan pump yang kamu design itu boleh fulfill the requirement of the system, HP ini mestilah sama dengan ataupun lebih besar daripada HP system. Okay, HP pump mesti lebih besar daripada HP system.
Okey, pengiraan ni nanti saya tunjukkan macam mana nak tentukan U2, V tangent 2, macam mana nak tentukan U1, nak kira macam mana nak tentukan V tangent 1. Okey. Sekarang ni pump kamu mestilah menghasilkan HP pump yang lebih besar daripada HP system. Akan timbul satu isu di mana ada kalanya HP yang kamu kira itu terlampau besar. Kadang-kadang sehingga 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada HP system. Isunya adalah semakin besar nilai HP pump, semakin banyak current yang digunakan. Katalah HP system cuma 10 saja, tapi bila kamu buat kira, kamu dapat nilainya adalah 30. So dari situ, dari segi syarat umumnya adalah HP pump mesti lebih besar daripada HP system. Dia dah memang boleh fulfill sistem punya requirement. Tetapi disebabkan HP pump terlampau besar, dia akan mempengaruhi kadar penggunaan elektrik. So dia akan menyebabkan penggunaan elektrik terlampau tinggi. Sebab tu biasanya kita akan limitkan dia kepada certain percent. Certain percent saja dia punya lebih besar tu. Jangan terlampau besar sangat. So sekarang ni saya setkan dia sebanyak 30% lebih besar daripada HP system. So maknanya HP pump yang kamu kira menggunakan step yang kedua, mestilah 30% lebih besar daripada HP yang kamu dapat daripada sistem analisis. So lebih kurang lah, kalau mungkin bila kamu kira kamu dapat dari kurang 27 pun boleh lagi, kamu dapat dalam 30% pun boleh lagi. Yang penting dia lebih besar. Dia mesti lebih besar. Amat jarang kita assume HP pump mesti sama dengan HP system. Kenapa? Sebab bila kita fabricate, ada banyak loss yang berlaku. So, katalah kamu kira daripada HP pump, katalah kamu dapat kira HP system 10, kamu kira analisis, kamu boleh dapat, kamu design pump yang mana HP pump dia pun 10. Tetapi apabila kamu fabricate, apa yang berlaku adalah disebabkan oleh loss yang berlaku ketika fabrication. Sebenarnya HP pump kamu tak sampai 10 meter dia punya head. So apabila kita test di site, sebenarnya dia tak fulfill pun, walaupun dari segi teorinya bila kita analisis dia sama. Kenapa? Sebab berlaku loss ketika proses fabrication. Sebab tu kita kena mark up certain percent supaya HP pump mesti lebih besar daripada HP system, supaya apabila kita fabricate akan berlaku loss. So dengan loss tersebut, pump kita masih boleh beroperasi dengan baik, masih boleh fulfill the requirement of the system. Sebab tu kita kena mark up certain percent. Secara umumnya sepatutnya sama pun dah boleh pakai, tapi bila kita fabricate berlaku loss, dia akan drop. Sebab tu dia tak boleh pakai sama, dia mesti lebih besar. Dia mesti pakai lebih besar. So sekarang ni berapa besar? Saya setkan dia lebih kurang 30%. Lebih kurang 30%. Bukan mesti 30%, dia mesti menghampiri 30%. Dia boleh kurang sedikit, dia boleh lebih sedikit. So saya tunjukkan bagaimana saya kira HP pump. Basically pump ni, dia punya impeller boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Satu backward incline, kedua forward incline, dan yang ketiga radial blade. Kenapa dia jadi 3 jenis ini? Kalau kamu lihat yang pertama, disebut forward incline. So kalau kamu tengok the rotation of the impeller, dia punya rotation adalah dalam bentuk clockwise. Dan kalau kamu lihat kecenderungan blade tu, so impeller tu adalah 2 keping plate. Di dalam dia ada blade. So blade dia ada banyak lah. Yang melengkung dalam ni semua adalah blade dia. Dan kalau kamu lihat kecenderungan blade ni, dia condong ke arah depan. Dia condong ke arah pergerakan putaran impeller tersebut. So kalau dia condong ke arah putaran impeller, itu dinamakan forward incline. Kalau kamu tengok backward incline, gambar rajah yang ketiga ni, putaran dia ikut clockwise. Kecenderungannya adalah ke arah belakang, anti-clockwise. So yang itu kita namakan backward incline. So untuk projek kamu, kita punya impeller
ataupun kita punya impeller adalah dalam bentuk backward inclined blades. Okay, so kalau saya lukis, saya ambil satu blade sebab analisis kita buat analisis pada satu blade sahaja. Okay, so yang gambar rajah ini adalah gambar rajah sebahagian daripada impeller. Okay, so saya ambil satu blade di sini. Okay, dan blade ini saya kena lukis velocity triangle dia. Okay, velocity triangle di bahagian masukan. So yang kat sini ni bahagian masukan, ni adalah inlet. Sekejap Okay, so ini adalah bahagian inlet. Okay, ini adalah bahagian inlet, ini adalah bahagian outlet. So kalau kamu tengok dekat bahagian inlet kita ada velocity triangle ni, dan bahagian outlet kita juga ada velocity triangle. Okay, so macam mana kita nak lukis velocity triangle? Okay, basically pada bahagian inlet ada dua velocity yang berlaku. Yang pertama, velocity of the impeller. Okay, velocity impeller ni, kalau ini adalah titik inlet, kamu kena lukis garisan tangent kepada titik inlet. Katakanlah ini adalah garisan tangent kepada titik inlet. Dan katakan putaran dia adalah clockwise. So apabila putaran dia clockwise, velocity at inlet, velocity of the impeller at inlet, arahnya adalah ke arah kanan. So kalau impeller ini putaran dia anti-clockwise, velocity impeller at inlet dia adalah ke arah kiri. So sekarang rotation dia adalah arah jump, iaitu clockwise. So sebab tu dia punya velocity of the impeller at the inlet arahnya adalah ke kanan. So kamu lukis satu anak panah arah ke kanan. Simbolnya adalah U. U tu adalah velocity of the impeller. Satu U subscript 1 tu menggambarkan inlet. So U1 adalah sama dengan omega R1. Yang kedua ada satu velocity tangent kepada blade angle. Kat sini kamu ada beta. Ini adalah beta. Beta 1 maknanya blade angle at inlet. So kita ada satu arrow tangent kepada blade angle yang diwakili oleh W1. So W1 itu diwakili ataupun W1 itu sebenarnya adalah velocity of the fluid. So combination of impeller velocity dan juga fluid velocity, dia akan menghasilkan absolute velocity yang diwakili oleh V1. So maknanya U1 tambahkan W1, kamu akan dapat V1. Ataupun kalau berdasarkan triangle yang atas ni, W1 tambahkan dengan U1, kamu akan dapat V1. Itu untuk velocity di bahagian inlet. Untuk velocity di bahagian outlet sama juga. Dia ada tiga velocity yang sama, V, U dan juga W. So bahagian outlet, kamu kena lukis satu garisan tangent. Sebab kita nak lukis impeller velocity yang diwakili oleh U2. Dan disebabkan dia rotate clockwise, so U2 ni arah ke atas. So ini akan mewakili U2, yang mana U2 sama dengan omega R2. Ini W2. Dia tangent kepada blade angle at outlet. So beta 2 ini mewakili blade angle at outlet. W2 tangent kepada beta 2. So combination of W2 dan juga U2 akan menghasilkan V2. Sama juga kat sini. U2, W2 akan menghasilkan V2. So sekarang ni kalau saya keluarkan triangle ni. Triangle yang ini. Keluarkan. Saya lukis triangle di bahagian inlet. So ini adalah velocity triangle at inlet. Dekat slide yang sebelum ini, saya ada cerita bahawa untuk mengira HP pump, kita perlu tahu nilai U1 dan juga V tangent 1. Selain daripada U2, V tangent 2. So maklumat yang berkaitan dengan inlet,
adalah U1 dan juga V tangent 1. U1 tak ada masalah. Kita boleh dapat daripada omega R2. Yang mana omega itu adalah sama dengan 2 pi n/60. Okay. So, satu lagi parameter yang kita perlu cari nilainya adalah V tangent 2. V tangent 1. V tangent 1 dia adalah komponen tangent V1. So kalau ini adalah mewakili V1. Okay. V tangent 1 diwakili oleh jarak ini. Okay, so ini adalah V tangent 1. Jarak tegak ini diwakili sebagai V normal 1. Okay, so macam mana nak dapatkan V tangent 1? Okay, kita kena guna, kalau kamu lihat kepada komponen velocity ini. Okay, V tangent 1 is a part of U1. Okay, so kalau saya anggapkan jarak daripada sini sampai ke hujung arrow ini sebagai X1, so U1 adalah sama dengan V tangent 1 tambahkan dengan X1. Okay, so saya susun balik apa yang saya dapat. V tangent 1 sama dengan U1 tolak X1. So saya perlukan nilai X1 ni dulu untuk dapatkan V tangent 1. Okay, so menggunakan segitiga yang ini. Sebabkan sini sudutnya adalah beta 1, blade angle at inlet. Okay, garisan ini selari dengan garisan ini. So automatically sudut sini beta 1 juga. Okay, sudut di sini sebagai beta 1. So kalau saya guna tangent beta 1, dia sama dengan Vn1 divided by X. Okay, so kalau saya susun balik, X1 adalah sama dengan Vn1 tangent beta 1. Okay, dan Vn1 ni boleh dikaitkan dengan flow rate. Okay, yang mana Q is equal to 2 pi R1 B1 Vn1. Yang mana R1 ini adalah radius of the impeller, inlet. Okay, R1. B, the thickness of the impeller at inlet. Okay, so dari sini Vn1 is equal to Q over 2 pi R1 B1. Okay, so kalau kamu masukkan balik, apa yang kamu dapat adalah daripada sini, kamu dah tahu Vn1, beta dah tahu, kamu dapatlah nilai X1. Nilai X1 masukkan dalam equation yang di atas ni, kamu boleh dapatlah nilai V tangent 1. Okay, so kalau kamu dah tahu nilai V tangent 1, maknanya daripada formula HP ni, U1 V tangent 1 kita dah dapat nilainya. Sekarang ni, next kita kena dapatkan nilai U2 V tangent 2. Disebabkan 2 ini mewakili outlet, so maknanya kita kena buat analisis velocity triangle at outlet.